TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku host anda. Baiklah, sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pakailah hand sanitizer dan apabila anda berada di tempat awam ataupun di luar kawasan rumah, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan aplikasi My Sejahtera untuk scanlah di mana-mana yang anda pergi. Dan selain daripada itu, jangan lupa juga untuk sentiasa memastikan janganlah pergi ke tempat yang sempit. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita ada satu topik yang sangat menarik bagi mata pelajaran biologi. Kalau anda nak tahu siapakah cikgu yang akan bersama kita, jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Rama daripada Sekolah Menengah Sains Alam Shah, Kuala Lumpur. Hai Cikgu. Hai Sean. Cikgu sihat Cikgu? Sihat Sean. Sihat. Okey, baiklah Cikgu. Sebenarnya saya nak tanya apakah topik yang kita akan sentuh pada hari ini Cikgu? Okey Sean, how are you? Okey, sebelum tu I'm okay. I'm okay. Sangat-sangat sihat, sangat-sangat bersedia untuk hari ini. Okey, topik yang kita nak belajar hari ini ialah tentang Okey, cikgu. Kita tak sentuh yang ni lagi. Belum lagi. Yang ini sebenarnya saya nak buat dengan cikgu ya, nak bagi macam nak ice bagi breaking tahu session ni, lah sikit. kita punya itu. respirasi sel. Okey, tapi sebelum tu cikgu, untuk subjek biologi ni secara umumnya, adakah ni satu subjek yang ataupun mata pelajaran yang susah ke, senang ke, macam mana cikgu? Okey, biologi ini merupakan satu mata pelajaran yang sangat penting dalam sains tulen. Okay. So dia merupakan satu elemen yang sangat-sangat penting dalam sains tulen. Okey, untuk menjawab soalan Sean sama ada dia ini adalah mata pelajaran yang senang atau susah, dia bergantung kepada usaha yang kita hendak beri. Okey, so KSSM kita sekarang telah mengalami pelbagai perubahan. Okey, di mana dia telah membuat banyak pengubahsuaian kepada especially subjek biologi ini supaya pelajar dapat pendedahan yang maksimum terhadap biologi. So dalam biologi yang sangat penting adalah kefahaman. Itu adalah sangat penting. So kalau pelajar hanya hendak menghafal sahaja dan hendak duduk untuk peperiksaan, sekarang bagi pendapat saya tidak boleh lagi. So dia ada banyak sangat elemen dalam biologi yang perlu pelajar menjadi mahir supaya mereka boleh menjawab soalan biologi dengan betul. Yang dan kata baik. kunci itu adalah kefahaman lah. Kita kena faham bahawa kita boleh berjaya lah cikgu. Dan harap dengan dan bantuan usaha, cikgu. Dan usaha. Faham dan dengan usaha. Dan harap dengan bantuan cikgu untuk hari ini kita dapatlah memahami untuk topik respirasi sel. Tetapi sebelum kita mula cikgu, apa kata kita ke meja untuk mengamalkan SOP cikgu? Jom silakan cikgu. Okey, cikgu di sebelah sini, saya akan berada di sebelah sana. Sean dululah. Okey, saya dulu cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, cikgu pula. Okey, tangan kita kena sentiasalah bersih cikgu, kena sentiasa menghafal SOP. Dan untuk sekarang ni cikgu, sebelum kita teruskan lagi, macam cikgu dah berikan pendapat untuk topik ni ataupun untuk mata pelajaran ni, jom kita tengok pandangan untuk murid kita bagi mata pelajaran biologi, dan kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Hai, nama saya Washin. Sebab saya berminat dengan bio ni kerana subjek ni sangat unik. Antaranya dia menerangkan tentang bagaimana sistem berfungsi dalam badan manusia dan cara haiwan berinteraksi dengan alam sekitar. Selamat sejahtera. Nama saya Inish dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Saya amat berminat dengan subjek biologi ini kerana dapat meningkatkan ilmu pengetahuan saya tentang benda hidup. Contohnya, tumbuh-tumbuhan yang dapat membekalkan oksigen untuk bernafas.
Hai semua, nama saya Divesh. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 di Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Saya amat berminat dengan subjek biologi kerana ia amat menarik serta tidak membosankan. Selain itu, subjek biologi juga membantu saya untuk mengenal pasti haiwan dan tumbuhan yang berada di sekitar kita. Saya Saraj, pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Sains Alam Shah, dan saya berminat dengan subjek biologi kerana ia merupakan subjek yang menarik untuk dipelajari. Lebih-lebih lagi, biologi membantu saya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang perubatan. Didik TV KPM. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun, pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Didik TV KPM. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga cikgu yang juga dikenali sebagai The Teacher in Sari, Cikgu Rama. Hai cikgu lagi sekali. Hai Sean. Okey, sebelum kita teruskan, kita tahu juga untuk hari ini kita ada 6 orang istimewa yang akan bersama kita, tetamu khas kita yang bersama kita dalam talian. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Hai semua. Itulah dia. Muka-muka kacak, muka-muka. Dan yang kepala mereka pun ada rambut lah. Saya pun jelas sikit. Tak apa. Okey, kita akan berkenalan dengan mereka. Kita mulakan dulu dengan Hisan. Hai Hisan. Sila kenalkan diri anda. Hai, nama saya Saraj, pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, Rafiq. Hai, nama saya Rafiq, pelajar tingkatan 4 daripada Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Terima kasih Rafiq. Kita juga ada Inesh. Hai, nama saya Inesh, tingkatan 5 daripada Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Terima kasih. Dan seterusnya Divesh. Hai, nama saya Divesh. Saya juga merupakan pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Okey, terima kasih. Seterusnya Varshan. Hai, nama saya Washin. Saya juga merupakan pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Terima kasih. Dan seterusnya, ini bukan Harry Styles, ini adalah Haris. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Haris daripada Sekolah Menengah Sains Alam Shah, tingkatan 4. Okey, terima kasih. Dan kepada mereka yang tak dengar tu, 6 kali kita dah ulang. Mereka semua adalah daripada Sekolah Menengah Sains Alam Shah, Kuala Lumpur. Baiklah cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita. Cikgu, silakan. Okey, terima kasih Sean. Alright, pelajar-pelajar Sains Alam Shah, semua okey hari ini?
Okey. So hari ini kita akan belajar tentang respirasi sel. Ya. Ya. Okey, so respirasi sel merupakan topik ke-7 di tingkatan 4 sebenarnya, Sean. Dia belum lagi masuk tingkatan 5. Ya. Masih di tingkatan 4. Sebab itu pelajar saya ini adalah campuran tingkatan 5 dan juga tingkatan 4. Oh, okey. Alright. Okey. So saya Puan Rama juga dikenali sebagai the teacher Insari dari SM Sains Alam Syah, ya. Okey. So sebenarnya pelajar saya semua setelah belajar tentang topik ini, Sean. Ya. So hari ini kita hanya hendak membawa mereka kembali Macam untuk kita buat ulang pembelajaran, kaji lah ini, ya. Ibu. Ya. Dan tapi saya ingin lebih fokus kepada teknik menjawab, Sean. Okey. Ya, Boleh. Itu alright. sangat Okey, penting boleh kita untuk SPM. teruskan? Silakan cikgu, ya. Okey. So minta maaf Alright. Okey. So, apa yang kita perlu tahu ialah intipati topik ini. Topik ini sebenarnya adalah satu topik yang sangat pendek. Sebab itu dia disukai ramai. Topik ini pendek. Apabila satu topik adalah sangat pendek, dia akan sangat disukai oleh pelajar. Ya. Tetapi jangan lupa soalannya masih boleh menjadi soalan yang susah sedikit. Susah. Ya, because kita banyak mempunyai elemen HOTS sebenarnya apabila hendak perlu menjawab soalan dan pembikinan soalan, ya. Ya, cikgu. Alright. So intipati topik ini ada 3 sahaja. Anda perlu tahu apakah penghasilan tenaga melalui respirasi. Itu adalah bahagian pertama di topik ini. Ya. Yang bahagian kedua pula adalah tentang respirasi aerob. Ya. Selepas itu kita ada fermentasi. Sebenarnya topik ini sangat mendalam, tetapi untuk silibus kita, untuk kita punya KSSM, kita hanya fokus kepada respirasi aerob dengan fermentasi sahaja, Sean. Okey, baik. Alright, pelajar-pelajar sekalian, you all okay? Alright, so ini yang mereka telah belajar, ya? Yeah? Okey. So, kita tengok. So, substrat utama ini yang mereka yang perlu tahu untuk bahagian yang pertama, ya. Substrat utama di dalam penghasilan tenaga adalah glukosa. Ya. So mana-mana organisma apabila mereka perlu menghasilkan tenaga. Alright? Perlu menghasilkan tenaga, mereka memerlukan glukosa. Okey, saya nak tanya kepada pelajar-pelajar sekalian. Ingat lagi tak apa itu anabolisma dan katabolisma? Okey, kita tengok siapa yang boleh jawab. Siapa boleh jawab? Anabolisma itu apa? Okey, Rafiq tu tengah jawab ke? Rafiq tengah jawab. Okey, Rafiq silakan angkat Rafiq. tangan. Ya. Bagus, Jangan lupa untuk Rafiq. buka mikrofon anda, ya. Rafiq, anabolism itu apa, Rafiq? Anabolism ialah penggunaan tenaga. Penggunaan Manakala tenaga. katabolisme ialah pembebasan tenaga. Pembebasan tenaga. Katabolisme adalah pembebasan tenaga, manakala anabolisme adalah penggunaan tenaga. Betul? Betul, Rafiq? Betul. Ya, alright. Yang ini kita sebenarnya telah belajar di chapter 4. Ya. Di chapter 4. So di sini apa yang kita hendak bagi tahu ialah substrat utama dalam penghasilan. Dia ini ialah penghasilan tenaga. Yeah. So bermaksud ini adalah katabolisme atau anabolisme? Itu yang pelajar perlu tahu. Kita okey. Yang itu kita akan tahulah ini tu. Dia katabolisme atau anabolisme? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Angkat tangan kalau siapa yang nak cuba jawab. Cikgu, saya rasa Haris nak jawab, Cikgu. Haris. Dia angkat tangan tapi tak Haris. nampak dalam kamera. Dia angkat bawah macam tu je. Okey, silakan angkat Haris. tangan tinggi-tinggi sedikit. Saya rasa anabolisma, cikgu. Kenapa, Haris? Tak pasti lah, cikgu. Dia rasalah tapi tak pasti. Mungkin cikgu boleh terangkan, Cikgu. Okey. So, dia ini adalah sebenarnya dia ingin menghasilkan tenaga. Iyalah. Okey. So, itu sebabnya dia ini adalah suatu yang kita panggil sebagai katabolisme. Okey. Alright. Okey. So, substrat utama dia adalah glukosa. Substrat utama. Tidak kisah sama ada anda satu organisma yang besar atau anda merupakan organisma yang kecil seperti yeast. Jika anda membuat respirasi sel, anda mesti menggunakan glukosa.
Itu paling penting. Okey, so ini adalah bahagian pertama. Okey, dia sudah pergi kepada yang sebelum pula. Alright, okey. Sekarang jenis respirasi sel. Okey, ini adalah bahagian kedua. Bahagian kedua jenis respirasi sel, kita mempunyai respirasi aerob dan respirasi dan fermentasi. Okey, siapa boleh bagi tahu saya apa itu respirasi aerob? Kita sudah belajar benda ni. Pelajar tingkatan 5 boleh cuba tak? Pelajar tingkatan 4 mereka baru fresh belajar benda ni, so mereka boleh jawab dengan betul. Tadi dah angkat tangan, Cikgu. Siapa? Varshan. Varshan, bagus Varshan. Yes. Apa tu respirasi aerob? Respirasi aerob ni proses yang menggunakan oksigen. Proses yang menggunakan oksigen tapi tak begitu tepat. Boleh tak bagi ayat yang lebih lengkap, Varshan? Tak pasti, Cik. Okey, mungkin dah lupa dah sebab tingkatan 5 kan. Because mereka tingkatan 5 tapi bagus dengan menyertai program mereka kita ni, mereka dapat mengulang kaji semula tentang form 4 ni Okey, respirasi aerob ini adalah pengoksidaan glukos. Glukosa, dalam bahasa Inggeris kita panggil glukos, dalam bahasa Melayu kita panggil glukosa dengan kehadiran oksigen. Okey. So respirasi aerob ini adalah universal untuk segala-gala organisma di dalam dunia. Sama ada mikroorganisma yang kecil sehingga manusia yang besar, sehingga apa-apa organisma apabila oksigen mereka cukup, mereka akan menjalani respirasi aerob. Itu adalah universal kerana oksigen cukup. Tapi ada kalanya zaman kegawatan oksigen kot So mereka terpaksa menjalani satu lagi jenis respirasi. So respirasi itu kita panggil dia sebagai fermentasi. So fermentasi, okey. Sekarang teacher nak tanya pula, siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab apa itu fermentasi? Bagi saya satu pernyataan yang sangat general, very umum. Apa itu fermentasi? Apa you rasa fermentasi itu? Hisan, Cikgu. Hisan diangkat Hisan, very good. Fermentasi itu apa, Hisan? Okey, fermentasi itu melibatkan respirasi tidak melibatkan oksigen ataupun kurang penggunaan oksigen. Betul ke, Cikgu? Tepat. Sangat tepat. 100% tepat. Okey, so fermentasi kita kena ingat. Kadang-kadang sebagai manusia kita pun ada juga masa di mana kita tidak mendapat cukup oksigen, Sean. Semasa kita berlari. So otot kita tidak mempunyai cukup oksigen. So pada masa itu otot kita semua perlu juga menghasilkan tenaga, perlu juga hidup. So tanpa oksigen. So apa mereka buat ialah mereka cuba akan membuat fermentasi untuk mendapatkan tenaga pula. Itu dia. Inilah intipati yang sangat penting tentang respirasi sel. Okey. So ini adalah respirasi aerob. Okey. So respirasi aerob ada satu perkara yang sangat penting yang berlaku, iaitu glycolysis. So proses glycolysis ini berlaku di mana Varshan boleh jawab? Proses glycolysis berlaku di mana, Varshan? Berlaku di cytoplasm, teacher. Bagus. Okey, so dia berlaku di cytoplasma. Selepas glycolysis, iaitu apabila glukosa telah diuraikan menjadi pyruvate. Okey, itu adalah satu bahan kimia yang sangat kompleks. So benda ini akan berlaku di dalam cytoplasma. Selepas itu mereka akan pergi ke mana pula? Rafiq? Pyruvate akan dioksidakan di mana pula? Dia akan dioksidakan di mitokondrion. So bermaksud di sini adalah dua tempat. Apabila kita hendak membuat pengoksidaan glukosa ini, respirasi aerob ini, dia ada dua perkara penting yang berlaku, iaitu glycolysis yang berlaku di dalam cytoplasma dan dia akan ada pengoksidaan pyruvate yang berlaku di mitokondria. So ini adalah proses lengkap respirasi aerob. Okey, Sean dan pelajar-pelajar sekalian. Kan tadi teacher kata teacher hendak sangat fokus kepada teknik menjawab soalan. Betul. Alright. So kalau Sean dengan pelajar-pelajar semua perasan,
ada kala teacher gunakan perkataan diuraikan, ada kalanya teacher menggunakan perkataan dioksidakan. Ya. Betul? Ya, betul. Okey. So, apabila glycolysis, apa rasa kita guna perkataan diuraikan ke atau dioksidakan? Sebab saya cuba Ego, saya cuba jawab. Cuba Kalau Sean. salah jangan marah Ego. Okey, Takkan marah. jadi saya rasa untuk diuraikan tu, kalau tak silap saya secara umum diuraikan bermaksud ia adalah pemecahan daripada satu bentuk yang besar menjadi yang kecil. Ya. Pengoksidaan pula lebih kurang sama tetapi sebab dia ada perkataan oksida, so ia melibatkan oksigen. Betul ke Ya, Ego? betul. So, apabila kita menggunakan perkataan terma ini sangat-sangat penting. Form 5 boys yang akan duduk SPM masa yang terdekat ini, anda perlu ingat perkara ni. Ada kalanya anda perlu gunakan perkataan diuraikan, anda perlu menggunakan perkataan dioksidakan. Itu adalah perkara yang sangat-sangat penting apabila menjawab di topik ini. Alright? So di glycolysis, apabila anda hendak menguraikan tentang glycolysis, kita gunakan perkataan diuraikan. Ya? Apabila kita menggunakan pyruvate, kita menggunakan perkataan dioksidakan. Ya? Okey, so tanpa melenggarkan masa, kita boleh masuk kepada soalan pertama? Boleh Ego. Boleh, boys? Ya. Okey, fantastic. Okey, so yang ini adalah intipati satu rumusan apa yang berlaku pada fermentasi. Tadi ialah oksigen, yang ini adalah menggunakan fermentasi. So fermentasi ada dua jenis, iaitu fermentasi asid laktik dan fermentasi alkohol. So fermentasi asid laktik, perasan tak dia tidak menggunakan oksigen? Seperti kita punya Hisen cakap tadi, fermentasi dilakukan pada masa yang sangat kurang oksigen atau tanpa kehadiran oksigen. So sebab itu pernyataan dia ni apabila kita menulis persamaan perkataan, kita tiada perkataan oksigen di sana. Sebab tiada kehadiran ataupun kurangnya oksigen Ego. Itu sebabnya ya. Okey, soalan yang pertama. Soalan ini senang, tetapi soalan ini adalah satu soalan yang merupakan soalan yang berdasarkan eksperimen. Berdasarkan eksperimen. Okey. So di dalam eksperimen ini apa boleh Sean nampak? Boleh nampak tak lipas? Lipas itu adalah hero dalam eksperimen ini. Oh ya ke? Okay, nampak tak di sebelah sini dia mempunyai lipas, di kawasan ini dia tidak mempunyai lipas. Okey. Okey. So rasa-rasalah. Lipas ini menjalankan respirasi jenis apa? Inesh? Inesh, very good. Lipas tu respirasi aerob. Dia melakukan respirasi aerob. Kenapa? Di situasi ini dia mempunyai oksigen yang cukup. Dia tidak mempunyai parafin atau dia tidak mempunyai apa-apa yang menyebabkan oksigen tiada. So ini adalah satu respirasi aerob. So eksperimen jenis ini apa yang kita boleh nampak ialah kita ada satu lagi eksperimen iaitu tabung DDB di mana ia adalah eksperimen kawalan. Eksperimen kawalan, Sean boleh nampak tak? Pelajar-pelajar boleh nampak tak? Dia ada lipas tak di dalamnya? Ada lipas tak di dalamnya? Tak ada, Ego. Memang tak nampak lipas. Itu yang kita katakan sebagai eksperimen kawalan. So di satu yang A ini ada lipas, satu di B itu tidak mempunyai lipas. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi berkaitan dengan eksperimen dan juga untuk topik respirasi sel, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM 14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan
cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Didik TV KPM. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Rama. Baiklah, sebelum kita berehat tadi, kita bincang sikit berkenaan dengan soalan struktur yang pertama kan Ego? Yeah. Baru je habis pecahan soalan A. Kita sambung pula Ego? Ya, okey. Okey, silakan Ego. Okey, soalan yang pertama tadi adalah nyatakan jenis respirasi yang ditunjukkan di raja sebelah. So soalan tu telah dijawablah ya. So jawapannya adalah respirasi aerob. Ya. Okey. So next question, soalan yang seterusnya ialah terangkan proses respirasi yang dinyatakan. Okey, Haris di sana? Ya, cikgu. So berdasarkan apa yang telah kamu belajar, boleh tak kamu bagi tahu teacher apa yang kamu rasa, bagaimana kamu nak terangkan proses respirasi ni? Proses respirasi ni dia uraikan glukosa secara lengkap dengan oksigen yang cukup. Ya, bagus Haris, very good. Okey. So, ini ialah jawapan yang tepat. So, respirasi aerob merupakan penguraian glukosa secara lengkap dengan kehadiran oksigen. Okey, pelajar-pelajar dan Sean. Okey. Perasan tak teacher telah menggariskan beberapa perkataan dalam soalan ini? Dalam jawapan ini? Ya. Ya, ini bermaksud inilah yang kita hendakkan dalam soalan itu. Sebab Ini tu ada adalah 2 markah lah Ego. Ya, untuk dalam 2 kata markah itu kunci ni. penguraian glukosa secara lengkap akan mendapatkan 1 markah dan kehadiran oksigen akan mendapatkan anda 1 lagi markah. Cikgu, sebenarnya saya ada satu soalan Ego. Macam cikgu sebutkan tadi ada beza di antara penguraian dan juga pengoksidaan. Kalau kita gunakan perkataan pengoksidaan di sini boleh ke Ego? Boleh, tak ada masalah because yang ini merupakan respirasi aerob. So apabila kita menggunakan respirasi aerob, anda boleh guna perkataan pengoksidaan, tak ada masalah. Tetapi apabila kita menggunakan fermentasi, di sana pelajar sekalian perlu sangat-sangat berhati-hati. Because kita dapat apabila kita menanda jawapan pelajar pada exam, pada peperiksaan ini, kita boleh nampak sebenarnya pelajar kita pun. Ya, apabila kita tanda sebagai guru lah di sekolah kan, kita tanda, kita boleh nampak pelajar sebenarnya tidak tahu bagaimana nak menggunakan terma diuraikan dan dioksidakan. So itu menjadikan maksud ayat itu menjadi completely berbeza. So tidak mendapat markah. Itu sebabnya bio mereka kata susah. So apabila kita sudah faham terma dia, kita faham di mana hendak menggunakan terma yang betul, bio akan menjadi senang sebenarnya Sean. And pelajar-pelajar sekalian, bio tak susah ya. Bio adalah senang jika anda faham dan tahu teknik menjawabnya. Okey, so soalan yang seterusnya, terangkan pemerhatian. Ini pun adalah satu soalan yang sangat biasa kita jumpai, tetapi malangnya saya rasa pelajar sekolah saya pun ramai yang tidak tahu menjawab. Sebab itu teacher pilih soalan ini. Okey, siapa boleh jawab? Apabila setelah sejam, apa yang anda rasa boleh nampak? Rasa yang kita boleh nampak di sini. Siapa nak cuba? Deveshwar, boleh cuba tak? Aras cecair berwarna di tabung didik A akan meningkat, manakala tabung didik B tidak akan meningkat selepas sejam. Ya, kerana dia 2 markah, Sean. Alright. So, apa yang akan berlaku ialah Deveshwar, very good. Sangat betul jawapan awak. Okey, apa yang berlaku ialah lipas ini akan menarik oksigen untuk respirasi dia. Betul? Betul. So, apabila dia menarik oksigen, aras cecair akan meningkat. Kerana dia menarik oksigen di dalam
tabung uji ini. Ya. So aras cecair ini akan meningkat. Tetapi anda perlu ingat soalan ni dia kata pemerhatian, jangan lupakan tabung DDB. Itu yang selalunya pelajar tidak mendapat markah yang penuh, Sean. Sangat kesian. Kerana mereka hanya sangat nampak lipas sahaja. Mereka nampak lipas sahaja. Mereka tak nampak B itu. So jawapan yang tepatnya ialah aras cecair berwarna di tabung DDA seperti Deveshwar kata akan meningkat. So bermaksud mereka sudah cuba soalan seperti ini di sekolah. Sangat bagus. Bagus sekali. Alright. Ya. So pelajar kena tahu apabila satu soalan tu jawapan mereka menjadi salah atau betul, anda kena tahu kenapa dia mendapat markah penuh. Kalau tidak mendapat markah penuh, kenapa dia tidak mendapat markah penuh? Ya. Itu teknik dia. Ya. So anda mesti bagi tahu kalau dia memerlukan pemerhatian, kawalan iaitu tabung DDB yang tidak mempunyai lipas ini perlu juga diberikan perhatian, Sean. Alright, Walaupun jangan apa-apa tak berlaku lupakan. pun mesti juga kita tuliskan. Ya, jangan lupakan. So tabung DDB tidak akan meningkat selama selepas 1 jam. Itu jawapan untuk mendapatkan 2 markah. Faham, Sean? Okey, faham cikgu. Saya Pelajar faham. faham? Okey, bagus. Kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan struktur kedua. Ini adalah satu soalan yang sangat-sangat biasa keluar untuk topik ini. Ya. So apa yang Sean nampak di sini? Gambar raja ni menunjukkan apa? Orang tengah tak tahu dia orang berjalan ke tapi nampak macam berlari lah itu. Ya, okey, pelajar-pelajar boleh nampak tak soalan yang teacher tunjukkan ni? Apa yang nampak dalam gambar ni, apa yang mereka sedang buat? Nampak tak? Nampak ya? Okey. So berdasarkan raja, itu sebabnya kita panggil ni sebagai stimulus. Stimulus adalah sangat penting. Dia ini adalah kepala soalan itu, Sean. Pelajar kena selalu ikut stimulus. Belajar bagaimana anda ikut stimulus. Berdasarkan raja, kenal pasti respirasi yang berlaku kepada otot atlet yang berlari maraton. Okey, siapa boleh jawab? Siapa boleh tolong teacher jawab ni? Inish. Very good. Itu adalah fermentasi asid laktik. Fermentasi. Tadi mereka sudah belajar fermentasi ada 2 jenis, Sean. Satu ialah fermentasi alkohol, satu lagi adalah fermentasi asid laktik. Yang berlaku di kaki kita apabila kita berlari maraton atau kita membuat exercise adalah fermentasi asid laktik. So untuk 1 markah ini cukup, Sean. Oh, okey. Alright. Tak perlu kita nak terangkan lagi lah itu. Ya. Okey. Terangkan respirasi. Terangkan respirasi yang berlaku pada otot tersebut. Okey, siapa nak cuba? Haris nak cuba? Glukosa. Jajak. Fermentasi ni dia uraikan glukosa secara tak lengkap. Ya, bagus. Teacher, apabila you kata tidak pasti, teacher takut you akan menggunakan terma yang salah. Tapi Haris, 100% tepat. Glukosa diuraikan. Nampak tak teacher tidak menggunakan perkataan oksida? Tidak menggunakan perkataan oksigen. Ini adalah satu teknik yang sangat penting. Pelajar, kamu semua kena ikut benda ni. Apabila kita soalan yang berbentuk aerobik, yang menggunakan oksigen, anda boleh guna perkataan oksigen. Just like Sean bagi tahu tadi. Apabila you menjawab soalan tentang fermentasi, mesti menjadi sangat-sangat berhati-hati. Tolong jangan gunakan perkataan oksigen atau oksida. Okey, anda perlu menggunakan perkataan diurai secara tidak lengkap. Untuk menghasilkan asid laktik dan tenaga. Ini adalah teknik menjawab. Okey, so selepas maraton, atlet didapati tercungap-cungap dan bernafas secara mendalam. Terangkan mengapa. Siapa boleh cuba? Hishan, boleh cuba Hishan? Selepas pelari itu berlari, kadar pengambilan oksigen akan melebihi kadar penggunaan oksigen. Okey, kadar okey. Continue, sorry. Sambung. Seterusnya, proses ini akan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga serta asid laktik. Dia menggunakan karbon dioksida dan tenaga. Okey, jawapan Hisan tidak begitu tepat.
Kerana fermentasi asid laktik sebenarnya dia ini apabila dia mengoksidakan asid laktik baru kita akan dapat karbon dioksida ya. Semasa fermentasi itu kita tiada lagi asid laktik. Okey? So apa yang berlaku ialah apabila sekarang Sean perasan tak ada perkataan hutang oksigen? Cikgu, saya baru je nak tanya Cikgu. Baru nak tanya ya. Okey. Kalau kita berhutang dengan orang, apa kita perlu buat, Sean? Kena bayar balik lah Cikgu. Ya. Itu tak yang berlaku. Pula, itu yang berlaku di otot ni. Apabila mereka berlari maraton, mereka sangat-sangat kurang oksigen. So mereka ni telah berhutang oksigen sebenarnya. So inilah masanya untuk mereka membayar balik hutang tersebut. Tetapi apabila Hishan bagi tahu untuk mengoksidakan ini, tolong jangan salah faham. Yang itu ialah bukan apabila mereka hendak menghasilkan asid laktik. Tidak. Apabila mereka perlu mengoksidakan ini ialah apabila mereka hendak mengeluarkan semua asid laktik di dalam kaki mereka itu atau otot mereka itu. Setelah aktiviti cergas berhenti, pengambilan oksigen akan berlebihan. Perasan tak apabila kita berlari setempat atau kita akan bernafas bercungak-cungak? Ya, Cikgu. Kerana kita hendak mengambil oksigen yang banyak melalui pernafasan. Oksigen ini digunakan untuk apa? Kita hendak mengoksidakan asid laktik tadi. Bukan seperti yang dia Hishan bagi tahu, dia hendak menguraikan secara tidak lengkap, tak. Dia hendak mengoksidakan asid laktik tadi. Bukan glukosa kepada karbon dioksida, air dan tenaga. So apabila semua asid laktik kita di otot telah disingkirkan, apa yang akan berlaku? Kita kata, saya sudah bayar balik hutang oksigen saya. Itu yang berlaku. Okey, saya nak tanya, apa implikasi kalau kita mempunyai terlalu banyak laktik asid di kaki kita? Rafiq. Kalau asid laktik yang banyak di dalam kaki kita, apa rasa kaki Kaki kita akan kekejangan. Bagus. Okey, so perasan tak apabila kita lari maraton yang panjang tu kita rasa kaki kita lenguh. Kadang-kadang lenguh, kan? Dalam English kita panggil we cannot feel our legs. Kan? So itu semua adalah implikasi oleh pengumpulan asid laktik. Sebab asid laktik tu yang membuatkan kaki kita macam lenguh, kejang. Dia akan terkumpul. So kita masih dianggap sebagai berhutang oksigen sehingga kita singkirkan semua asid laktik itu. Apabila kita duduk sekejap, kita berehat, kita bernafas dengan laju and so on. After that, you boleh rasa kaki you dah okey, boleh jalan balik. Betul, Sean? Ya, betul. Ini semua adalah implikasi oleh fermentasi asid laktik di dalam badan kita. Alright? Okay. Boleh kita pergi ke soalan seterusnya, soalan esei yang sangat digeruni oleh pelajar. Okey. Boleh je, Ego. Boleh. Dia digeruni kerana dia membawa markah yang banyak, Sean. Tetapi apabila kita tahu sebagai pelajar, kalau anda tahu bagaimana hendak tackle, bagaimana kita hendak jawab soalan ni, tak ada masalah. Okey, itu yang teacher nak ajar kamu sekarang. Alright. Banding dan bezakan. Okey, banding dan bezakan antara fermentasi yang digunakan dalam pembuatan roti. So, nampak tak? Dia kata pembuatan roti, okey, stimulus menunjukkan roti dan yogurt. Sedap yogurt ni. Sedap kan? Okey. Semua ini sebenarnya menggunakan fermentasi sebenarnya. Okey. Konsep yang sangat-sangat penting adalah fermentasi. Okey, sekarang Sean nampak tak? Apa Sean faham dari perkataan banding dan bezakan? Okey, kalau tak silap saya, Ego, kalau bandingkan tu adalah persamaan. Kita boleh tunjukkan sama ada persamaan dan perbezaan. Tetapi kalau kita bezakan sahaja, dia maknanya kena tunjuklah apa yang berbeza. Berbeza. Bagus, Sean. So, Sean ni pelajar cemerlang SPM kot. Tak adalah, Ego. Saya sebab banyak buat program dekat DTV ni. Sebab tu saya belajarlah. Tapi memang betul. Okey, pelajar-pelajar sekalian, soalan daripada bab ini selalunya apabila dia keluar untuk soalan esei, yang ini kita panggil sebagai soalan aras tinggi sebenarnya. Dia merupakan satu soalan di mana anda perlukan kemahiran menganalisis dan sintesis. Soalan aras yang sangat tinggi. Tapi dia menggunakan teknik yang sangat-sangat penting, iaitu anda tak mesti tahu bahawa kalau banding dan bezakan, anda mesti memberi persamaan dan perbezaan. Okey, siapa boleh cuba? Siapa boleh bagi saya persamaan antara
pembuatan roti dan yogurt ini. Apa jenis fermentasi yang dibuat dalam pembuatan roti? Inish? Pembuatan roti, fermentasi asid laktik atau alkohol, Inish? Buat roti alkohol. Ya, alkohol. Bagus. Okey, yogurt pula? Asid laktik. Asid laktik. Bagus, ya. So pelajar saya fahamlah tentang perbezaan antara asid laktik, fermentasi asid laktik dan fermentasi alkohol. Okey? So anda sudah faham bahawa terdapat dua jenis fermentasi di sini, ya. Okey. So sekarang ini dia. Apa kita kena tengok, Sean? Ya. Sangat penting pelajar-pelajar juga. Apabila anda menjawab soalan, tolong ikut markah dia. Ya, markah dia adalah sangat-sangat penting. Alright, markah dia adalah sangat-sangat penting. Ya, so apabila markah ini memberikan kita panduan berapa banyak kita nak jawab. Ya, cikgu. Jangan bimbang, okey? Markah ni. So kalau dia memberi 6 markah, so anda mesti mempunyai 6 poin, ya. Okey, so ini teacher sudah memberi jawapannya kerana pelajar saya semua sudah tahu. Tapi ini adalah teknik menjawabnya, Sean. Okey. Macam tadi kita tunjukkan kan adalah 6 markah, ego, dan macam inilah kita kena jawab. Okey, tapi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi ataupun bagaimana kita nak menjawab soalan tersebut, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity, di mana dalam beberapa kes tertentu, ia dapat bertahan selama seumur hidup. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh Musti dan ASM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Rama. Juga dikenali sebagai The Teacher in Sari. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini, biologi. Topiknya adalah respirasi sel. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan dengan soalan esei. Ya Cikgu? Ya, okey, soalan esei. Masa kita tadi berhenti untuk break tadi, teacher dah bagi tahu soalan banding dan beza ini merupakan satu soalan aras tinggi. Ya, and ini juga merupakan satu soalan yang sangat mencabar, bukan kerana pelajar tidak tahu konten, tetapi pelajar tidak tahu teknik. Itu sebabnya mereka banyak hilang markah. Okey, so yang ini yang ini jawapannya teacher dah bagi. Seperti yang Sean kata, kita mesti mempunyai persamaan and kita juga mesti mempunyai perbezaan. Alright? Okey. So persamaan dia, kedua-duanya menggunakan substrat yang sama iaitu glukosa. Kedua-duanya berlaku dalam keadaan yang amat kurang atau ketiadaan oksigen. So kedua-duanya menghasilkan tenaga yang sedikit. Okey, pelajar-pelajar, tolong perasan satu perkara ya. Apabila saya tengok you punya jawapan semua, kebanyakan masalah pelajar ialah mereka abaikan perkataan kedua-dua. Apabila memberi persamaan and
selalunya pelajar suka membuat jawapan dalam bentuk jadual. Tak ada salahnya. Boys, tak ada salah kalau kamu hendak membuat dalam bentuk jadual. Tetapi anda perlu ingat bahawa apabila membuat dalam bentuk jadual, ayat anda perlu lengkap. Itu yang selalu sering pelajar abaikan. Mereka akan buat dalam bentuk jadual kerana dia nampak kemas, nampak teratur. Ya, saya faham. Tetapi apabila hendak buat dalam bentuk jadual, tolong pastikan ayat kamu berada dalam ayat yang lengkap. So mesti ada perkataan kedua-duanya. Tolong jangan malas ya. Perlu ada because dia kena repeat and tulis balik. Kadang-kadang pelajar lah kan. Ya. So tolong repeat, kena tulis balik. Kedua-duanya menggunakan substrate. Kedua-duanya berlaku dalam keadaan. Kedua-duanya menghasilkan. Okey. So setiap perbezaan ini. Okey, siapa saya nak pilih? Varshan? Varshan di bawah? Varshan, boleh dengar teacher? Yes. Okey. Boleh je. Setiap perbezaan ini rasa-rasa you berapa markah boleh dapat, Varshan? Satu perbezaan, satu markah, teacher. Satu perbezaan, satu markah. Okey. You rasa seronok tak kalau teacher bagi, kalau perbezaan yang kamu bandingkan secara betul, teacher bagi kamu 2 markah? Seronok, teacher. Seronok, teacher. Bagus. Teacher pun suka kalau pelajar saya seronok. Varshan kena ingat. Varshan dan juga pelajar-pelajar apabila memberi perbandingan yang betul, ayat yang betul, secara lengkap, ayat yang lengkap, anda berhak mendapat 2 markah untuk setiap perbandingan. Wow. Bio ini bukan susah. Anda tahu teknik, anda faham macam mana nak buat, dia sebenarnya menjadi senang. Okey. So dia menghasilkan etanol, manakala fermentasi asid laktik tidak menghasilkan etanol. Fermentasi alkohol tidak menghasilkan asid laktik, fermentasi asid laktik menghasilkan. Beginilah anda perlu memberi perbandingan. Okey, nampak tak ayat-ayat yang teacher highlight warna hijau dan pink ini semua? Ini semua merupakan kata kunci. Sean belajar bio dulu betul juga. Pernah tak cikgu selalu kata, Sean mesti ada perkataan kunci, kata kunci, keywords. Setiap hari saya dengar macam tu, Ego. Inilah kata kuncinya. Perkataan yang sangat-sangat penting untuk memastikan anda mendapat markah. Ya. Okey? Ya. Boys, ada apa-apa soalan di sini? Boleh teacher teruskan? Ya, okey. Soalan yang terakhir. Okey, apa gambar ini? Hishan? Boleh nampak tak gambar raja ni? Apa pokok ini, Hishan? Pokok padi, teacher. Pokok padi, bagus. Saya takut you cakap lalang. Kerana pelajar kita ni semua pelajar bandar, pelajar saya lah kan. So mereka tak pernah nampak pokok padi. Sebenarnya pokok padi ni kan adalah satu pokok kan, makanan kita punya beras ni makanan ruji ya. So dia sebenarnya menjalani fermentasi. Ya, dia menjalani fermentasi. Okey, kita baca soalan ya. Okey, ini pun saya bagi juga persoalan perbandingan dan perbezaan. Because untuk slot ini, teacher hendak menekankan bagaimana teknik menjawab, banding dan bezakan. Itu niat teacher lah. Sebenarnya ada banyak lagi soalan yang boleh keluar. Tapi saya rasa dalam chapter ini, soalan seperti ini sangat popular. Okey, banding dan bezakan antara respirasi yang dilakukan oleh daun padi. Tengok soalan betul-betul Daun padi bermaksud bahagian atas daun dia dan akar padi yang terendam di bawah air. Bermaksud apabila padi ni kan Sean kena imagine padi, pokok padi. So dia ada akar dia tu semua di dalam air, di dalam lumpur. Rendam dalam air. Manakala daun dia semua di atas. So bermaksud mereka menjalani satu jenis respirasi atau 2 jenis respirasi? Rafiq? 2 jenis. 2 jenis. Bagus. Pelajar saya ni sangat alert. Nampak tak? Because dia boleh tahu bahawa pokok daun padi yang di atas permukaan air, mereka kurang oksigen tak? Atas permukaan air saya rasa tidaklah Ego, sebab dia terdedah kepada udara. Oksigen cukup. So mereka akan menjalani respirasi. Apa jenis respirasi yang mereka akan lalui? Varshan? Di atas. Di atas aerobik, teacher. Okey, Deveshwar, anda di sana?
teacher. Handsome hari ni pakai tie. Akar padi menjalani respirasi jenis apa, Deveshwar? Akar dia buat fermentasi. Fermentasi. Kenapa, Deveshwar? Sebab oksigen kat bawah permukaan air adalah sikit berbanding di atas. So dia air ini mempunyai oksigen yang sangat kurang. Ya. Haris, are you there, Haris? Haris. Yes, teacher. Okey, Haris, boleh bagi tahu tak kita ada 2 jenis fermentasi, betul Haris? Betul. Fermentasi yang dilakukan oleh akar padi ini fermentasi apa, Haris? Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol. Bagus. Bermaksud pelajar saya sudah tahu bahawa ada 2 jenis fermentasi, and apakah soalan apabila dia memberi seperti ini, dia tahu organisma mana yang boleh melakukan fermentasi alkohol. Okey, so betul jawapannya ialah memang akar itu akan menjalani fermentasi alkohol. Alright, sebab itu dia menghasilkan etanol. So ini adalah cara yang betul untuk menjawab di mana persamaan perlu mempunyai perkataan kedua-dua. Ya, betul. Mesti ada perkataan kedua-duanya adalah proses penguraian glukosa. Kedua-dua proses bermula di cytoplasma. Remember glycolysis? Yang berlaku di cytoplasma ialah glycolysis. Berlaku di dalam cytoplasma, kedua-duanya berlaku dalam yeast, bakteria. Ini semua adalah persamaan. Tetapi teknik yang teacher hendak highlight ialah tolong guna perkataan kedua-dua. Okey, so apabila kita datang kepada perbezaan pula. Alright, perbezaan, pastikan ayat anda lengkap jika kamu buat dalam bentuk jadual. Ya. Rasa-rasa Sean boleh buat dalam bentuk ayat tak? Saya rasa boleh je, cikgu. Cuma kalau kita letak dalam bentuk jadual tu nampak lagi tersusun lah, cikgu. Ya. Pun kalau kita tidak akan lupa untuk membuat perbandingan secara betul-betul. Contoh macam kalau kita buat dalam jadual tu, kita nampak respirasi aerob dengan fermentasi. Kalau kita buat dalam bentuk ayat tu, kita kena cakaplah. Okey, proses penguraian glukosa secara lengkap dengan kehadiran oksigen adalah untuk respirasi aerob, manakala mungkin kita akan terlupa pula untuk menggunakan ataupun melibatkan kedua-dua perbandingan tersebutlah, cikgu. Ya, bagus Sean. Memang betul. Pelajar-pelajar, especially yang akan duduk SPM, ingat, ini adalah style sendiri. Kalau anda hendak buat dalam bentuk jadual, dipersilakan. Tetapi ayat kena lengkap. Ya. Tapi kalau hendak buat dalam bentuk ayat, kalau hendak buat dalam bentuk ayat, tolong pastikan setiap perbandingan itu dalam satu ayat yang lengkap. Seperti yang Sean kata, gunakan kata penghubung. Manakala, kalau bahasa Inggeris kita kata while. Isn't it? So jangan asingkan. Selalunya pelajar apa dia buat ialah apabila dia buat dalam bentuk perkataan, dia akan letak respirasi aerob semua dia letak dalam satu paragraf. Paragraf itu Melayu panggil apa? Lupa pula. Sentence. Satu paragraph, ayat, satu bahagian lah, Ibu. Okay. So manakala respirasi fermentasi pula dia letak dalam paragraf yang kedua pula. Cikgu, saya baru ingat perkataan tersebut. Perenggan, Cikgu. Perenggan. Bagus. Teacher pun dah lupa. Thank you lah, Sean. Okay. So, jangan letak di perenggan yang berbeza. Kena letak di perenggan yang sama, and dia mesti ayat yang sama. Contohnya, respirasi aerob menghasilkan air, manakala fermentasi tidak menghasilkan air. Respirasi aerob memerlukan satu molekul glukosa menghasilkan 2898 kilojoule, manakala fermentasi bagi satu molekul glukosa menghasilkan 210 atau 150 kilojoule depending on the fermentasi. So kena ayat yang sama. Cikgu, saya rasa kalau kita buat dalam bentuk jadual lagi senang untuk 2 perkara, Cikgu. Yang pertama tu dia nampak lagi tersusun, kita tidak akan lupa. Dan yang kedua tu saya rasa untuk bagi senang kepada pemeriksa. Sebab beliau akan memeriksa banyak kertas kan. Mungkin dia akan pening ke, rasa penat. So saya rasa kalau kita buat macam ni, Ibu, lagi senanglah untuk pemeriksa tu bagi dia rasa ceria sikit kan. Ya, boleh. Betul, Sean. Saya sangat suka cara macam mana Sean hendak menjaga hati pemeriksa. Sangat penting, Ibu. Itu sangat penting. Because
last dia yang akan memberi markah kepada jawapan anda. Sangat penting ya. Tetapi betul Sean, saya mesti memang bagi tahu memang betul lah ya. Apabila letak dalam bentuk jadual semua nampak lebih tersusun. Tetapi ayat, pelajar-pelajar ingat ya, apabila menjawab soalan ayat perlu lengkap ya. Okey, finally ini adalah tips menjawab soalan. Untuk chapter ni anda perlu tahu substrat utama respirasi sel, iaitu Varshan, apa dia substrat utama respirasi sel? Glukos, teacher. Very good. Dan ciri-ciri respirasi aerob dan fermentasi. Yeah. Kemudian anda kena tahu apa perbandingan means perbezaan dan persamaan antara respirasi sel dan fermentasi. So kemudian perbandingan antara fermentasi alkohol dengan fermentasi asid laktik. Seterusnya ini yang saya hendak bagi tahu. Remember, ingat tadi teacher bagi tahu tentang uraikan dengan mengoksidakan? So apabila menggunakan perkataan, menerangkan tentang fermentasi, cuba jangan gunakan perkataan oksigen atau dioksidakan. Gunakan perkataan diuraikan. Apabila respirasi aerob, apabila menggunakan respirasi aerob, gunalah perkataan oksigen sebanyak mana anda hendak, tak ada salahnya. Okey, itu saja untuk hari ini Sean. Terima kasih. Jangan lupa tips dan teknik menjawab daripada Teacher Rama, the Teacher Insari from SM Sains Alamsyah. Okey, pelajar-pelajar ada apa-apa soalan tak? Nak clearkan di sini. Okeylah, saya rasa mereka semua faham dengan panduan cikgu. Tapi sebelum kita berakhir cikgu, mungkin cikgu boleh beri rumusan sedikit kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini cikgu. Okey, hari ini kita dah belajar tentang 3 perkara, iaitu intipati yang sangat penting di dalam topik itu, di mana kita telah tengok apakah substrat utama substrat utama dalam respirasi sel. Apakah ciri-ciri yang sangat-sangat penting dalam respirasi aerob dan fermentasi? Okey, respirasi aerob menggunakan oksigen, manakala fermentasi tidak atau menggunakan oksigen yang sangat-sangat sedikit. Dan kita juga telah mengetahui apakah perbandingan antara respirasi sel dan fermentasi sel. Dan kita juga telah dapat perbandingan antara fermentasi alkohol dan asid laktik. Ini adalah di mana soalan paling banyak keluar. Ya, cikgu. Soalan HOTS dan teacher memberi penekanan yang sangat-sangat tinggi dalam slot ini, di mana pastikan penggunaan perkataan diuraikan atau dioksidakan itu secara betul dan tepat. Apabila menjawab soalan. Itu yang kita belajar di slot ini. Saya rasa dengan panduan cikgu memang kita dah senangkanlah bagi topik respirasi sel. Lagi sekali terima kasih kepada Cikgu Rama dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian, kawan-kawan saya semua ni cikgu. Kita ada Divesh, Varshan, Rafiq, Hisan, Inish dan juga Haris. Terima kasih kerana bersama kita dan pastikan anda sentiasa tonton Sukses SPM 2021 untuk lagi banyak tips dan juga bagaimana untuk menjawab soalan bagi SPM nanti, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Jehan Shumaimah binti Fauzi, ibu kepada Haris Ruzaiman. Harapan saya kepada Haris dalam SPM, semoga Haris berjaya mendapat straight A+ dan menjadi pelajar terbaik di mana saja Haris berada, serta dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Semoga ia sebagai pembuka jalan untuk Haris terus cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rofidah Razali, ibu kepada Rafiq Danish Razali. Harapan saya pada anak saya yang bakal menuju SPM adalah supaya Rafiq Danish dapat berjaya dengan cemerlang dalam SPM dan menjadi pelajar terbaik SPM. Didoakan supaya Rafiq Danish dapat berjaya di peringkat lebih tinggi dan berjaya di dalam lapangan yang bakal diceburinya. Semoga Allah memberkati perjalanan hidupnya di dunia hingga ke akhirat. Amin. Sekian, terima kasih.